Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pukul 3 suku. Okey, so kita hari ni kita nak apa? Uh, berdiskus. Kita nak bincang lah. Kita nak topik hari ni ialah berkenaan dengan PTPTN. Okey, hari ni berkenaan dengan PTPTN. Jadi apa PTPTN pada tahun 2021? So PTPTN ni kita tahulah, sedia maklum, PTPTN ni ialah Perbadan Tabung Pinjaman Tinggi Nasional. Okay, so basically PTPTN ni dia selalunya peminjam-peminjam ni di kalangan pelajar-pelajar di IPTS dan juga IPTA. Selalunya program-program di bawah MQA dan juga kolej-kolej di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, kolej, universiti, kolej universiti. Kebanyakannya pelajar-pelajar yang belajar di sini akan mendapat pinjaman PTPTN lah. So kita ada satu lagi, kalau untuk kolej kemahiran pula, itu PTPK. Okey, jadi PTPTN ni banyak membantu pelajar-pelajar untuk menyambung pengajian lah, untuk dapat mencapai impian untuk menamatkan pengajian untuk mendapatkan segulung diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan juga ijazah kedoktoran. Jadi ijazah kedoktoran selalunya berbeza lah, ijazah sarjana, tapi bermula dengan PTPTN ni dengan mengambil jurusan ataupun pengajian diploma, boleh melayakkan diri untuk pergi ke tahap tertinggi iaitu ijazah kedoktoran, insya-Allah, ya. Jadi apa yang berbeza pada tahun 2021? Okey, ada perkara yang sangat-sangat menarik yang kita nak kongsikan di sini, ya. Banyak benda baru yang nampak menarik dikala keadaan pandemik ataupun wabak pandemik ni nampak seperti satu, bukan seperti lagi, memang adalah perkara yang boleh dikatakan musibah. Tetapi setiap perkara yang musibah itu ada hikmah di sebaliknya, ya. Jadi antaranya ialah PTPTN ada penambahbaikan. Setelah beberapa tahun kita menunggu perkara ini, akhirnya kita dapat satu berita baik untuk pelajar-pelajar menyambung pengajian, khususnya golongan B40. Okey, khususnya golongan B40. Jadi kita teruskan dengan kita nak cerita pasal PTPTN ni sebagai introduction je. Kita nak cerita sikit berkenaan dengan PTPTN lah. Okey, berkenaan dengan PTPTN. Jadi PTPTN ni dia ditubuhkan pada 1 Julai 1997, pada 1 Julai 1997. Okey, di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, PTPTN ni wujud, maknanya tak adalah orang kata bukan daripada zaman 90, 89, tak ada lagi. 97 dia baru mula beroperasi. Okey, jadi tujuan waktu nak buat ni, okey, ialah untuk, macam saya kata tadi, untuk memastikan pinjaman yang efisien disediakan kepada pelajar-pelajar yang layak mengikuti perjanjian di institusi pengajian tinggi, selaras dengan hasrat kerajaan bahawa tidak ada pelajar yang gagal memasuki IPT atas sebab-sebab kewangan. So kita lihat pada 97 ni, kalau siapa-siapa yang berada pada tahun 97, okey, ekonomi pada waktu tu ketika itu adalah sangat baik, sehingga satu keadaan di mana Malaysia mengalami krisis kewangan. Okey, dia 97 pada awal tu dia baik, lepas tu dia mengalami krisis kewangan. Jadi kat situ kerajaan dah pada waktu tu dah
dah merancang lama untuk mewujudkan PTPTN, sebab untuk nak buat satu akta ni dia akan makan masa lah, makan masa untuk nak buat satu akta. So akhirnya pada 97, pada Julai dia diluluskan, dan juga November dia mula beroperasi. Jadi kebetulan pada waktu tu keadaan ekonomi tak baik, tak baik, tapi bertepatan pada waktu itu wujudnya PTPTN. Okey. So basically fungsi utama dia, kalau kita tengok di bawah tu, ada 3 fungsi utama dia, iaitu pembiayaan pendidikan, simpanan pendidikan, dan juga fungsi lain lah yang dimanahkan oleh Undang-Undang Bertulis. Okey. So PTPTN ni ibu pejabat dia di Megan Avenue 2 di Kuala Lumpur, dan ada 64 cawangan di seluruh negara. Okey, 64 cawangan. So kalau kita lihat dekat kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita lihat di di map ni, kita lihat banyaklah di Semenanjung ni, memang banyaklah, di Semenanjung ni banyak, ada 64 cawangan di seluruh negara. Okey, so kita fahamlah. So maksud dia sekarang ni kena faham objektif utama dia, kita ialah untuk membantu pelajar-pelajar untuk dapat memasuki IPT untuk mencapai hasrat untuk nak belajar di pengajian tinggi. Okey, itu tujuan utama PTPTN ni, jadi kalau kita lihat PTPTN sebelum tu, saya cuma nak beritahu lah, yang slide yang saya bentangkan pada hari ini adalah slide yang saya dapat daripada PTPTN Direct. Okey, kita tidak ada buat pengubahsuaian. So ini adalah slide yang saya bentangkan semula untuk tatapan dan untuk penerangan kepada pelajar-pelajar dan penonton-penonton yang pada waktu live lah. Dan saya akan menerangkan pada hari ini, jika sambutan baik sewaktu live ni, kita akan buat lebih. Tapi basically saya akan ambil masa sejam lah. Jika sampai sejam tu ada banyak persoalan, kita akan sambung esok lah. Kita akan sambung esok atau lusa part 2 dia, tapi untuk pada hari ini saya akan menerangkan intro dia. Kita akan cerita mengenai PTPTN dahulu. Okey, sebab ada yang bertanya pada saya, PTPTN tu apa? Okey, mungkin saya tahu berkenaan PTPTN, ataupun orang-orang di dalam education mungkin tahu tentang PTPTN, tapi ada yang tidak, ada yang salah faham berkenaan PTPTN. Okey, ada yang kata PTPTN ni memberi pinjaman yang tinggi, interestnya dan sebagainya, tapi kita kena faham, saya maklum, PTPTN ni hanya untuk orang yang belajar saja, untuk yang belajar saja. Jadi kalau kita tengok di slide yang sekarang saya buka ni, okey, kita lihat statistik dia dulu. Okey, sejak 1997 ada 3.45 juta peminjam. Kalau kita lihat sini ada 3.45 juta peminjam. So bermaksudnya kalau kita lihat peminjam ini, okey, daripada 1997 jumlahnya masih lagi, orang kata, nampak tinggi, tetapi kalau kita comparekan dengan jumlah pelajar-pelajar SPM, okey, yang daripada tahun 97 ni, okey, sehingga tahun 2020 ni dah lebih daripada 20 tahun. Okey, jumlah dia sebenarnya agak kecil. Okey, agak kecil. So pinjaman yang diluluskan lebih kurang dalam 81.21 bilion, dan pinjaman yang dikeluarkan 62.15 bilion. Bermaksud dekat situ kalau kita lihat, ada yang lulus tapi dia tak ambil lah, dia berhenti pengajian dan sebagainya. Okey, okey, clear okey, kalau clear, cakap clear kat situ ada. Okey,
Okey, peminjam baharu setiap tahun ialah 180,000 peminjam. Bermaksud dekat sini setiap tahun dengan 400 ke 500,000 pelajar, lebih kurang dalam 50, tak sampai 50% lah pelajar-pelajar yang sambung pengajian lah. Ikutkan dari situ, tak semua pelajar yang sambung pengajian. Bermaksud kalau kita ambil 450,000, maknanya ada lebih kurang dalam 270,000 kan, 200 lebih kurang dalam 270,000 yang tidak menyambung pengajian. Okey, jadi jumlah ni sebenarnya agak rendah, agak tinggi untuk pelajar, untuk golongan ataupun pelajar-pelajar lepasan SPM yang tak sambung pengajian. Untuk kita jadi negara yang maju, kita memerlukan rakyat yang mempunyai pengetahuan dan ilmu yang tinggi. Jadi insya-Allah dengan ilmu kita boleh membangunkan negara dengan lebih baik lah. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, dengan 400 lebih ribu pelajar yang keluar daripada sekolah, hanya 180,000 yang meminjam, masih lagi rendah. Jadi ini inisiatif kita daripada kolej untuk menawarkan pengajian, dan juga perkara ini patut direbut oleh pelajar-pelajar lepasan SPM lah, lepasan sekolah. Okey, kalau kita tengok kat sini daripada 97 sampai sekarang, okey, 72,028 orang peminjam dia mendapat pengecualian bayaran balik. 72,000 dapat pengecualian bayaran balik. So banyak jugalah yang yang pinjaman-pinjaman yang telah dikecualikan bayaran balik, dijumutkan daripada financial statement PTPTN, iaitu bernilai 1.88 bilion. Ini inisiatif daripada pihak PTPTN lah, membantu. So tahniah kepada pelajar-pelajar yang dapat pengecualian bayaran balik. So ada yang kata, kena pinjam, bila pinjam tak dapat. Ni ada masa-masa dia, kalau rezeki anda akan dapat pengecualian bayaran balik. Benda ni pernah berlaku, bukan tak pernah berlaku, ada. So pinjaman dah cukup. Duit daripada mana pihak PTPTN dapat? Pihak PTPTN dapat daripada kerajaan ataupun daripada mana-mana sumber, iaitu basically PTPTN ni untuk didapat memberi pinjaman bukan mudah. Dia ada sumber-sumber dia. Antara dia, kalau kita tengok kat sini, daripada tahun 97 tu diwujudkan hingga 2002, 5.3 bilion geran daripada kerajaan. Mana kerajaan hanya suntik 5.3 bilion sahaja. 5.3 bilion untuk mulakan ataupun modal untuk memberi pinjaman kepada pelajar-pelajar. 59.7 bilion pada tahun 2003 hingga 2020 pinjaman daripada institusi kewangan tempatan atau sukuk. Maknanya bank ada suntik kepada PTPTN sebanyak 59.7 bilion, untuk bagi pinjaman pada you all lah, pada pelajar-pelajar. 59.7 bilion. Kalau daripada semua pinjaman tu, kalau 5.3, 59 lebih kurang 60 lebih bilion yang dia ada modal untuk nak beri pinjaman tu, nak rolling untuk beri pinjaman tu, 19.9 bilion telah dibayar balik. 19.9 bilion telah dibayar balik kepada pemberi pinjaman. 19.9 bilion, dan 3.9.8 bilion akan dibayar balik mengikut jadual yang ditetapkan. Alhamdulillah lah. Maknanya masih lagi dalam on track untuk bagi pinjaman. Sebab kalau contoh misalnya kata pihak PTPTN tak mampu nak buat bayaran balik disebabkan kemungkinan peminjam tak bayar dan sebagainya, end up dia di masa akan datang bagaimana? Dikala sekarang ni orang nak sambung belajar tapi tak dapat nak buat pinjaman. Jadi bila dia beri pinjaman dengan syarat yang sangat-sangat ringan, dan akan saya beritahu lepas ini apa yang kelebihan-kelebihan yang
peminjam-peminjam boleh dapat untuk tahun 2021 ni, so rebut peluang ni. So pinjaman boleh kata kalau what they call apa ni, BPN kan, Aisina ramai berebut kan, BPN duit ramai berebut kan. Tapi kalau peniaga-peniaga, pinjaman-pinjaman geran-geran kerajaan pinjaman-pinjaman yang digaranti oleh kerajaan, yang dijamin oleh kerajaan, ramai yang berebut. Tapi kalau pinjaman PTPTN, kenapa kita tak nak rebut? Sebab macam kalau kita lihat dekat sini dalam keadaan sekarang, PTPTN berusaha untuk memberi pinjaman kepada semua dengan apa orang kata, tidak ada had. Tidak ada had. Okey? Tidak ada had Okey. Apa ni, selain daripada tu ada subsidi kos dana dan sebagainya. Tapi kita nak bincang kat sini, okey, berkenaan subsidi kos dana, kalau kita tengok note kecil kat situ, subsidi kos dana adalah merupakan kos pinjaman dana jangka panjang daripada sudut kewangan tempatan yang ditanggung oleh kerajaan. So selain daripada itu, PTPTN adalah juga, okey, meminjam 28.36 bilion, okey, iaitu subsidi kos dana yang telah didahulukan oleh kerajaan dan sebagainya lah. Okey. So kita nak terangkan kat sini bahawa bahawa PTPTN berusaha keras untuk mencari dana untuk dipinjamkan kepada para pelajar. Dan buat masa ini sekali lagi saya apa orang kata, tekankan bahawa PTPTN masih lagi tidak membuat sebarang had untuk peminjam. Maksud dia peminjam contoh di sebuah IPT, contoh di SSC lah, nak masuk 200 pelajar, 1000 pelajar sekalipun, semuanya boleh dapat pinjaman PTPTN dengan syarat anda mengikut terma dan syarat yang telah diberikan. Kalau anda ikut syarat, insya-Allah anda akan lulus. Itu basically yang kita nak cakap kat sini. So rebut peluang. Kalau dapat peluang untuk sambung belajar, ambil PTPTN. Kalau tak mampu, kalau mampu, tak apa, tak ada masalah, bayar sendiri, tak ada masalah. Tapi sambung pengajian di IPTA tak layak. Tapi bila nak sambung pengajian di IPTS, tak nak, disebabkan sebab PTPTN. Okey, tapi sebab belajar ini adalah satu pelaburan di mana anda melaburkan diri untuk anda dapat ilmu, untuk anda pergi ke satu level yang lebih tinggi. Jangan kita rendahkan ilmu. Siapa merendahkan ilmu, sebenarnya dia telah meletakkan diri dia di bawah, meletakkan diri dia ke belakang. Dia seolah-olah berundur ke masa lampau, sebab dia tolak ilmu tu. So itu adalah berkenaan dengan PTPTN, macam mana mereka mencari dana dan sebagainya. Okey. Okey, slide ini menerangkan tentang pinjaman pendidikan di IPTS. Di IPTS. So di IPTS, okey, SSC ni adalah sebuah IPTS. Jadi kita terangkan tentang IPTS juga. Seramai 1.2 juta peminjam IPTS. Okey, yang tadi kalau kita tengok tadi lebih kurang dalam berapa juta 3 juta something ialah peminjam PTPTN, tapi daripada peminjam PTPTN tu ada 1.2 juta peminjam IPTS. Okey, yang menerima pinjaman, dan daripada situ 41.6 bilion pinjaman diluluskan di IPTS. Dan dikeluarkan 31.24, 22,167 peminjam mendapat pengecualian bayaran balik. So kita tak kata hanya IPT A saja yang dapat pengecualian. Okey, IPTS pun ada yang dapat pengecualian bayaran bernilai 955 juta. Maksudnya separuh. Daripada 427 IPTS yang melibatkan 6,604 program. Dekat IPTS ni ada banyak program. Kalau kita tengok kat sini ada 6,604 program yang berdaftar dengan PTPTN. Yang PTPTN taja untuk anda sambung pengajian di IPTS. So sebenarnya range ataupun
peluang untuk anda sambung pengajian sebenarnya tak terhad pada APTA saja. Okey, di APTS pun ada untuk anda sambung pengajian. 6,604 program. Cuba anda imagine berapa banyak program yang ditawarkan di semua APTS dekat ni, dan ada 427. So kalau contoh misal kata pelajar daripada Negeri Sembilan, okey, tak nak belajar dekat dapat offer tak nak belajar lah, contoh misal kata tak nak belajar di Perak, contoh misal kata terlampau jauh, nak belajar dekat, pilih saja di Negeri Sembilan ni ada banyak APTS yang menawarkan. Contoh APTA, tak nak dapat APTA di Perak contoh misal kata, ataupun di Kedah dan sebagainya, jauh kan. So tak nak, sebab fikirkan dengan keadaan sekarang, ekonomi tak baik dan sebagainya kan, pergi ke APTA benda mungkin ada subsidi daripada kerajaan dan sebagainya, tapi belanja tetap sama, nak kena belanja itu, belanja ini dan sebagainya. So pilih mana yang dekat, sebab ada banyak APTS yang ni, dan kelebihan bila kita nak masuk ke APTS ni, kita boleh pilih program apa yang kita nak. Ya. So contoh misalkan kalau anda mohon APTA, anda mungkin perlu untuk pilih 10 program, dan daripada 10 tu dia akan tapis untuk pilih mana satu program yang anda dapat. So anda berjaya, contoh program A, B, C, D, E, anda pilih 1 hingga 10, anda dapat program nombor 5. So anda kena pergi program nombor 5. Tapi di APTS anda ada 10, anda sendiri pilih mana satu program yang anda nak. Okey. So dekat sini kita lihat, dekat sini ada banyak sebenarnya APTS yang berada di Malaysia ni. Okey. Kalau kita kira college, ada 327 college. Termasuk dengan SSC ni 327 college. Sebab SSC ni berstatus college. College university ada 34. College university ada 34, dan universiti ada 66 orang. Universiti ada 66 orang. 66 universiti. So maksud dia swasta ni dia ada 6,604 program dengan banyaknya pelbagai college dan college universiti anda boleh pilih. So kalau nak program pula, banyak program. Diploma ada 3,795 yang mendaftar dengan PTPTN. Ijazah ada 2,775. So boleh pilih mana-mana. Jangan kita sekat kita punya peluang kita nak sambung pengajian, okey, disebabkan alasannya ialah wabak COVID dan sebagainya, tak nak sambung pengajian, anda dah meletakkan diri anda step ke belakang, dah mundur ke belakang. Sebab belajar ni penting. Kenapa kena belajar? Kenapa anda kena belajar? Jadi kita akan cerita pasal kenapa kena belajar ni nanti kemudian lah. Tapi saya nak cerita kat sini, nak buka minda anda, ada 6,604 program di IPTS ni. Banyak program yang anda boleh pilih, dan ada 327 college. Termasuk SSC ni ada 327 college. SSC ditampil Negeri Sembilan. Siapa orang di Sembilan nak belajar sini, tak ada masalah, boleh datang ke sini belajar. Kita ada 3 program yang berdaftar dengan PTPTN. Kita ada program diploma pentadbiran perniagaan, diploma pendidikan awal kanak-kanak, dan juga diploma pengurusan logistik. Ada 3 program. Program yang kita tawarkan ni pula adalah program yang sangat-sangat berdaya saing. Ada permintaan oleh majikan dan sebagainya. So peluang ada sambung pengajian. Dapat PTPTN, ambil peluang. Kalau dulu tak simpan wang, tak boleh nak gunakan duit sendiri untuk belajar, ambil PTPTN. Akan saya tunjuk kenapa PTPTN ni anda kena ambil, sebab dia tak tinggi dan anda pun dapat kelebihan daripada situ. Okey? Okey, next. Kalau kita lihat kat sini, statistik kelulusan pinjaman IPTS mengikut kategori jumlah pinjaman. Program diploma, bilangan peminjam dia paling tinggi lah. Kalau kita tengok sini, peminjam hanya untuk 2 saja program, diploma dan ijazah. Ijazah sarjana muda lah. Ijazah sarjana ni selalunya ada tajaan lain lah. Ijazah sarjana muda selalunya. Jadi bilangan peminjam untuk program diploma ada 585,231.
yang ikut kategori, sebab pinjaman PTPTN dia ada dua kategori dulu sebelum ni. Sebelum ni ada yang dapat 75% dan ada dapat 50%. Siapa yang dapat 75%? 75% sebelum ni yang dapat ialah golongan B40. Golongan B40. Contoh dia pinjaman ialah 20,400. Pinjaman 20,400 untuk 2 tahun setengah, pelajar akan dapat 17,000 sahaja. Kalau contoh bila saya kata pelajar tu dia bukan golongan B40, dia akan dapat pinjaman daripada 20,400, dia akan dapat 10,200 saja. So pelajar-pelajar diploma yang dapat golongan B40 ni ramai juga. Kalau kita tengok lebih kurang dalam 100,000 orang yang dapat. 1,000 orang dapat, yang dapat 50% hanya 62,000 orang saja untuk golongan diploma. Okey. So ijazah 118 dan ni. Tapi kita nak beritahu ada berita baik dekat sini. So pelajar-pelajar untuk tahun ini golongan B40 ada yang dapat tawaran yang lebih baik, yang di mana anda patut rebut peluang ni. Anda patut rebut peluang ni. Pada saya ni satu peluang yang baik. Okey. Jangan kita letakkan kita punya sekat pemikiran kita untuk kita nak tak tambah belajar sebabkan pandemik. Itu bukan alasan. Itu bukan alasan, kerana ilmu ni perlu berjalan, perlu diteruskan. Anda nak bekerja perlu ada ilmu. Berdosa jika tak ada ilmu untuk bekerja dalam bidang yang tinggi. Untuk nak jadi contoh, nak jadi pengurus contoh dia, kan? Anda nak menjadi seorang pengurus yang baik, anda tak belajar. Anda tak belajar untuk jadi seorang pengurus yang baik. Anda memikirkan anda belajar dengan pengalaman, tetapi anda tidak berguru, anda berdosa kerana anda tidak belajar. Anda jadi pengurus, anda agak-agak je nak jadi pengurus macam ni. So anda kena belajar. Anda kena belajar. Okey. Ini kita cerita pasal prosesi bayaran balik pinjaman. Kalau kita tengok kat sini, kita tengok catapai lah. Okey, ni catapai yang yang bulat ni. Yang bulat ni adalah catapai. Okey, catapai ni dia menunjukkan prestasi bayaran balik. Ini pun kita kena lihat. Okey, dikala keadaan catapai ni macam ni, tapi PTPTN tetap tidak menyekat jumlah pinjaman. Tetap tidak menyekat jumlah pinjaman. Kalau kita tengok kat sini yang merah tu, yang merah ni tidak pernah bayar lebih kurang 17%. Okey, 17% tak bayar, tak pernah bayar, kan? Yang ni bayar tak konsisten. 39%. Maknanya lebih kurang dalam 50%, lebih 50% tak bayar. Orang kata bayaran tak nanti. So kalau kita sebagai orang yang memberi pinjam, kita ada 10, duit kita ada, contoh ada 10,000. Kita bagi orang pinjam 10,000 tu, orang bayar balik kat kita 5,000 lebih. Agak-agak kita nak pergi pinjam lagi tak kat orang? So dekat sini kita lihat PTPTN masih lagi kekal untuk beri pinjaman. Dan alhamdulillah tahun ni pula ada berita baik, dia bagi lebih lagi. Jadi kenapa kita tak nak kita tak nak belajar? Kenapa kita tak nak belajar? Yang selesai bayar 31%. Duit yang dapat balik, contoh 10,000 tadi, 3,000 je orang-orang bayar balik. Yang bayar konsisten yang asuh-asuh 10%. Itu pun tak habis bayar dapat lagi. Tunggakan memang banyak yang tak dapat 39, memang tak bayar konsisten. Ada bayar 100, ada bayar RM50. Tapi PTPTN kekal untuk nak bagi pinjaman tanpa had, dan juga tahun ini ada berita baik, akan ditambah. Akan ditambah. Faham? Okey. So clear kat situ. Kalau clear boleh apa? Boleh komen kat situ. Clear. Tulis clear kat situ boleh. Siapa yang menonton boleh type clear. So saya akan teruskan. So saya harap fahamlah tentang kenapa saya nak cerita tentang PTPTN pada hari ini. Kita nak beritahu situasi dia sebenarnya. Situasi PTPTN ni sebenarnya
memberi pinjaman dalam keadaan yang sangat-sangat sebenarnya kritikal, tapi dia beri juga pinjaman pada kita, tapi kenapa kita pelajar tak nak rebut? Tak nak rebut peluang ni. Jangan apabila nanti pihak tabung pendidikan ataupun pihak PT-PTN mengambil keputusan untuk kata tak boleh lagi nak bagi pinjaman. Pada waktu tu kita kata, kenapalah tak dapat pinjaman, kenapa ni, apa dah jadi, mulalah menyalahkan pihak ni dan pihak tu, kenapa pihak ni tak bagi pinjaman, macam mana kita negara kita nak maju dengan ni. Tapi dikala sekarang tidak ada had untuk buat pinjaman, pada waktu ni lah tak nak buat, tak nak belajar. Betul? Pinjaman ada, tak nak belajar. Bila pinjaman tak ada, salahkan pihak lain. Kenapa pinjaman tak ada? Teruk sangat kerajaan ni. Kerajaan pula, cakap kerajaan pula. Teruk sangat pihak yang ni. Tak bagi pinjaman. So kita tak nak macam tu. Contoh dulu kerajaan memang bagi, kerajaan sekali lagi. Tapi kita cakap lah, kerajaan dulu memang bagi beasiswa. Memang bagi beasiswa. Tapi dah tak ada beasiswa. Salahkan. Pinjaman, kenapa sekolah dah tak ada lagi? Beasiswa tak ada lagi. Salah. Dulu ada beasiswa, dapat beasiswa pun tak nak sambung belajar. Kan? Sekarang ada sekarang dia bagi pinjaman. Dia bagi pinjaman, masih lagi ada pinjaman, masih lagi tidak dipotong pinjaman tu, masih lagi tidak ada had. Tetapi tak nak sambung belajar. Jadi kita nak salahkan siapa? SSC ada menawarkan pengajian, anda hanya perlu mohon saja. Kita akan tapis, kita akan lihat sama ada anda layak untuk sambung pengajian. Kita akan beri kelulusan sama ada kita boleh terima atau tidak. Dan syarat paling minimum untuk sambung pengajian di SSC ialah lulus SPM dengan 3 kredit saja. 3 kredit mana-mana subjek. Kalau ada contoh misal kata anda punya BM kredit, BM kredit, inilah kena kredit lah. BM kredit, sejarah kredit, contoh, 2 tu dah kredit, 1 lagi subjek kena kredit, anda dah layak untuk sambung diploma. Anda nak ambil apa? Pengajian apa awak nak ambil? Awak nak ambil pengajian logistik, tak ada masalah, boleh ambil. Kalau anda sambung di IPT, anda kena ada 5 kredit. Tapi di SSC, anda hanya perlu ada 3 kredit saja. Tak nak sambung pengajian. Kenapa tak nak sambung pengajian? Apa alasan lagi? Kita letakkan sekatan ego kita tak nak belajar sebab kita kata belajar ini memberikan kita pinjaman. Kita kena buat pinjaman. Tapi kita sedar bahawa ilmu itulah sebenarnya yang membantu kita di masa akan datang untuk menjadi lebih baik. Kenapa perlu belajar di sekolah rendah? Sebab kita nak pergi sekolah rendah, apabila sampai sekolah rendah, selesai lulus UPSR tu, anda baru boleh melangkah ke sekolah menengah. Apabila sekolah menengah, anda perlu pergi lepas PT3. Lepas PT3 baru pergi ke SPM. Bila anda pergi ke SPM, lulus SPM, baru anda boleh pergi ke peringkat diploma. Ke peringkat diploma. So, dekat situ adalah apa orang kata, rintangan-rintangan anda kena lepas untuk anda lepas ke peringkat level yang seterusnya. Jika anda tidak pergi ke level ini, anda nak majukan lagi diri anda, nak tambah nilai dalam diri anda, anda telah berada di dalam ruangan yang sama sahaja sebenarnya. Sebab itu kalau kita lihat ibu bapa dulu-dulu mesti nak suruh anak-anak dia mesti suruh sambung belajar. Tak pernah mak bapak dulu-dulu kata dah habis sekolah ni pergilah buat sambung kerja grab food. Tapi kalau dulu mak bapak dulu kalau siapa kerja buat part time, kerja part time kan, ada yang kerja kilang, ada kerja KFC lah, ada kerja shopping lah, macam-macam kan, mesti kata lepas habis ni sekejap tau, pergi belajar. Tak pernah kata jangan belajar, sambung buat kerja.
Bawa GrabFood sampai bila-bila. Contohlah kan. Kerjalah kat kilang tu sampai bila-bila, tak ada. Semua mak bapak mesti suruh belajar. Kalau anak dia layak, anak dia mampu untuk sambung belajar, ni. Lepas dapat titik-titik, sambung belajar, tak ada masalah. Belajar. Okey, sebab ini adalah pelaburan anda untuk menjadi lebih baik. Masa depan anda ditentukan dengan ini. Dengan ilmu yang anda bawa. Okey? Clear kat situ? Kalau clear, tolong komen sikit ya, cakap ya sikit. Masih lagi saya perlukan komen daripada anda lah. Komen daripada anda, kata ya, dan kita barulah orang kata semangat sikit saya nak ceritakan lagi kan. Perkara-perkara yang penting ni. Kita banyak kita nak kongsi. InsyaAllah daripada masa ke semasa SSC akan berkongsi secara ilmiah lah apa perkara-perkara yang tentang education yang kita akan kongsikan dalam kita punya page, yang kita akan paparkan kepada anda secara visual untuk anda lihat sendiri, untuk anda boleh baca sendiri. Contohnya apa yang kita bagi sekarang ni, apa yang kita tunjukkan sekarang ni adalah secara fakta. Kita nakkan anda mendapat maklumat yang betul, yang benar. Jadi kita nak anda semua viewer-viewer ataupun bakal-bakal pelajar untuk tengok, atau ibu apa boleh dengar sendiri apa dia sebenarnya cerita yang kita nak ceritakan tentang PTPTN ke, tentang program kita yang kita nak buat, kenapa kena belajar. Banyak benda sebenarnya yang kita akan sharekan bersama-sama. Okey, yang kita nakkan sokongan daripada semua untuk kita support apa yang saya akan sampaikan, yang apa kita akan kongsikan. Okey, ada lagi soalan? Kalau ada soalan boleh type dekat bawah. Saya akan cuba menjawab lah. Okey, sebelum saya teruskan ke next level lah, apa yang inisiatif ataupun perubahan yang ada, yang berlaku sebenarnya pada PTPTN, ya. Ada soalan boleh tanya di bawah. Okey. Kita teruskan dengan ni inisiatif yang diambil oleh pihak PTPTN. Okey. Basically ada dua inisiatif baru PTPTN tahun 2021. Ada dua inisiatif baru PTPTN tahun 2021, iaitu pertama ialah memperluaskan tawaran wang pendahuluan pinjaman WPP kepada pelajar diploma B40 IPTS. Okey. So, secara basic dia, basically wang pendahuluan pinjaman. Okey, wang pendahuluan pinjaman, saya terangkan sekali lagi, wang pendahuluan pinjaman kepada pelajar sebelum ini hanya ditawarkan kepada pihak ataupun pelajar-pelajar di IPTA ataupun institusi pengajian tinggi awam sahaja. Saya ulang sekali lagi. Wang pendahuluan pinjaman
hanya diberi kepada pelajar-pelajar yang enroll ke IPTA saja. IPTS tidak ada sama sekali daripada dulu sampai setelah 2020. Tetapi bermula bulan 2 2021, pelajar-pelajar mendapat IPTS boleh memohon untuk dapat wang pendahuluan pinjaman. Ya. Ini satu. Okey. Kedua ialah menaikkan jumlah pinjaman, dan IPTS menyediakan simpanan bertakaful kepada pelajar diploma B40. Jadi untuk pelajar-pelajar B40, pinjaman sebelum ni, contoh 20,400 tadi, pinjaman ni 17,000 pinjaman dia untuk 2 tahun setengah. Okey, 3,400 satu semester. Pada tahun ini 2021, pelajar akan mendapat pinjaman penuh. Dan selain daripada itu, ada lagi simpanan untuk bertakaful kepada pelajar ni. Jadi macam mana tu? Nak tahu ke? Nak tahu ke apa inisiatif baru PTPTN tahun 2021? Nak saya terangkan lebih clear lagi? Kalau nak tahu, so sekarang ni dah pukul 4. Sekarang dah pukul 4. Jadi saya akan menerangkan pada sesi yang akan datang. Sesi akan datang lah. Sesi akan datang kita akan terangkan dengan lebih clear berkenaan dengan 2 inisiatif baru PTPTN tahun 2021. Perbezaan perubahan yang ada pada PTN 2021 iaitu 2 perkara ni saya akan terangkan dengan lebih clear supaya anda faham berkenaan dengan macam mana WPP ni tadi, macam mana nak mohon, siapa yang boleh mohon, berapa banyak dapat, berapa jumlah pinjaman tadi, macam mana cara kira dia dan sebagainya, semua kita akan terangkan secara detail pada sesi yang akan datang. Jadi siapa yang berminat nak tahu sama ada secara offline, boleh komen dekat bawah, saya nak tahu tentang program ataupun tentang PTPTN pada tahun 2021 ni. Saya akan buat penerangan pada sesi taklimat yang kedua. Jadi kita akan maklumkan dalam announcement yang akan berlaku nanti bila kita akan buat the next taklimat ataupun penerangan tentang PTPTN. Jadi saya harap semua clear. Okay, secara online dan offline saya mohon anda semua boleh komen kat bawah. Jika anda nak tahu tentang PTPTN ni lagi, anda boleh komen kat bawah. Anda bercakap saya nak tahu berapa banyak pinjaman dan sebagainya, apa semua dan sebagainya, boleh tahu, boleh tanya dekat bawah tu. Kita akan bantu dan kita akan terangkan juga pada sesi yang akan datang. Okey, pada sesi FB Live yang akan datang kita akan terangkan lebih detail berkenaan dengan PTPTN. 2 inisiatif ini. Okey. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar dan sudi share FB Live pada hari ini. So saya akan membuat penerangan secara lanjut pada sesi yang akan datang. InsyaAllah kita akan kita harap ramai lagi akan menyokong dan akan share lagi video ni sebab kita akan memberi sesi penerangan. Anda tak perlu nak pergi PTPTN nak tanya dan sebagainya, anda boleh tanya daripada kita akan bantu. Dan siapa yang nak sambung pengajian di SSC, kita akan buka pengambilan pada bulan 5 dan kita dah start menerima permohonan start daripada sekarang. Jika bulan 5 masih lagi tidak boleh untuk belajar secara face to face, kita akan buat secara online. Cuma anda boleh terus memohon kepada kita untuk nak sambung pengajian. Dan sekarang dah boleh mula untuk mohon. Dan kalau jika nak sambung pengajian, boleh terus PM kita ataupun komen kat bawah. Kita akan bantu dan kita akan membantu dari segi akademik dan juga macam mana cara anda nak buat pinjaman PTPTN. Nanti kita akan bantu kat situ sebab pegawai kita akan datang, akan membantu anda dan akan memberi konsultasi secara percuma. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang share, yang menonton
sesi bilah ni, dan kita akan buat sesi kedua di masa terdekat. Tunggu pengumuman dalam page SAC, Syariah College SAC. Tunggu pengumuman dan anda akan mendapat penerangan secara eksklusif, secara detail tentang 2 inisiatif baru Pertibetian tahun 2021. Jadi sekian, terima kasih kepada semua yang berada bersama saya pada petang ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.